Tuan-tuan sekalian, saya tak cakap banyaklah, masa pun dah suntuk. Cumanya saya nak kongsi dengan tuan-tuan satu perkara seperti yang telah disebut oleh panel tadi, dua orang panel tadi. Kita jangan cepat menghukum, dan saya nak bagi tahu kepada saya nak ingatkan tuan-tuan semua pada satu hadis Nabi, iaitu tentang bagaimana Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu pernah satu ketika dia tengok, saya tak ingat dia sama ada dia kata kepada Bilal ataupun orang lain, dia tengok ya Bilal, kalau Bilal katakan Bilal, Abu Dzar panggil Bilal dengan perkataan ya benas sauda, wahai anak orang hitam, gelaran yang tak elok. Perbuatan Abu Dzar tak betul tuan-tuan, tak betul dengan sunnah Nabi, tak bertepatan dengan sunnah Nabi, bahkan menyalahi sunnah Nabi. Al-Quran pun larang menggelar orang lain dengan gelaran-gelaran yang tak elok. Tetapi adakah Nabi SAW terus cela Abu Dzar? Tak. Nabi sebut satu perkataan yang kita kena ambil perkataan ni dalam kita berinteraksi dengan orang-orang yang berbeza dengan kita. Apa kata Nabi? Kata Nabi, innaka mru'un fika jahiliyah. Wahai Abu Dzar, engkau ini seorang yang pada kamu ada lagi ciri-ciri jahiliyah. Bukan Nabi kafirkan Abu Dzar, tetapi Nabi kata kamu ni seorang yang ada lagi sikit perangai jahiliyah itu. Maka kalau kita dalam berinteraksi dengan orang yang berbeza dengan kita pada fahaman kita, amalan yang dia lakukan itu adalah bid'ah. Jangan kita kata kat dia, oi ahli bid'ah. Oh dia terus jadi ahli bid'ah terus. Jangan kata begitu. Perbuatan yang kamu buat itu sebahagian ulama kata bid'ah. Kenapa kita tak guna perkataan itu? Apakah kita lebih baik dari Nabi SAW? Ketika kita nak menghukum orang. Tapi ketika kita nak terang bid'ah tak ada masalah. Tapi ketika nak menghukum, jangan terlampau rasa macam tadi siapa sebut, Ustaz Maniza sebut. Jangan kita rasa macam kita seolah mufti. Oh ni bid'ah, itu bid'ah. Akhir-akhirnya ada orang bagi tahu kat saya, Datuk Mufti pun bid'ah juga. Sampai begitu sekali. Kita tanya siapa dia cakap tu. Dia sebut-sebut, oh tak ada basic pengajian Islam pun tak ada. Apa pun tak tahu, tapi oh ni semua bid'ah semua ni, semua Datuk Mufti bid'ah, ustaz-ustaz bid'ah semua. Kalau Datuk Mufti bid'ah, siapalah Ustaz Ahmad Rizal, saya, ustaz-ustaz lain semua ahli bid'ah, ahli neraka semua. Itu bahayanya ekstrim. Sebab tu saya ajar, saya bagi panduan kepada tuan-tuan, kalau kita tak setuju dengan seseorang, kita rasa orang tu buat bid'ah, sedangkan orang tu nak ahli sunnah, dia kata aku ahli sunnah, dalam beberapa tindakan dia tersilap, kenapa kita kata dia ahli bid'ah? Kenapa kita tak kata pada dia masih ada lagi perbuatan-perbuatan bid'ah yang dia tak tinggal lagi? Kenapa kita tak guna perkataan itu? Bukankah itulah contoh yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi tuan-tuan ingat perkataan Nabi, innaka mru'un fika jahiliyah. Pada kamu ini masih ada lagi perangai jahiliyah. Bukan Nabi mengkafirkan Abu Dzar, tetapi Nabi nak bagi tahu kepada Abu Dzar perbuatan yang dia buat itu tidak bertepatan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kedua saya nak sebut pada kali ini, iaitulah tuan-tuan sekalian, bahayanya bila kita cepat menghukum. Tabdi', takfir terutamanya, terlampau bahaya. Terutamanya apabila kita gopoh menghukum kepada aliran yang berbeza dengan kita, kecenderungan yang berbeza dengan kita, bahaya. Kali ini wallahu a'lam, barangkali ini pandangan saya, tak ada kait dengan siapa-siapa. Ini pandangan saya. Setuju, alhamdulillah. Tak setuju, itu pandangan saya. Setakat pembacaan saya, setakat semakan saya, perkelahian dalam masyarakat antara Salafi, Asy'ari apa semua ni, pada saya ini, saya sebut banyak kali, ini pandangan saya, tak kait dengan siapa-siapa. Perkelahian yang merugikan kalau dalam bentuk apa yang berlaku pada hari ini. Kita telah menghukum ni grup A, apa yang A cakap tak betul. Yang grup A kata ini, grup B, apa yang grup B cakap semua tak betul. Terlampau bahaya. Kenapa saya kata bahaya, tuan-tuan sekalian? Kalau kita belajar Al-Quran, qiraat, kita belajar Al-Quran, sama ada kita ambil ijazah Al-Quran, dalam ijazah Al-Quran tu kita akan jumpa nama-nama seperti Asy-Syatibi, seperti Al-Jazari. Orang mengaji Al-Quran semua guna matan Al-Jazari, semua orang guna. Ada Al-Imam Syatibi, ada Ibnu, ada Abi Amr Ad-Dani. Tuan-tuan, semua mereka ni memiliki perkataan-perkataan yang mana mereka menyokong Asy'ari. Abi Amr Ad-Dani, saya duk cari perkataan dia, saya tak jumpa.
yang mana dia menyebut satu perkara yang disebut oleh Asy'ari, dan dia mengatakan itu akidah kita. Abi Amr Ad-Dani mengaji. Adakah kalau kita mengkafirkan Asy'ari, apakah kita nak kata kita ambil Al-Quran daripada Asy'ari, golongan kafir? Ini satu tuduhan yang terlampau dahsyat, terlampau bahaya. Cuma saya dok cari-cari tak jumpa yang saya nak sebutkan kepada tuan-tuan. Saya dapat yang lain, bagaimana perkataan beliau tentang fi faslun dalam kitab beliau Ar-Risalah Al-Wafiyah, bagi ustaz-ustaz yang nak semak. Beliau berkata faslun fi nuzulihi subhanahu ila samai dunia. Fasal pada membicarakan tentang turunnya Allah pada langit dunia. Kemudian kata dia, disebutlah perkataan wa min qaulihim innallaha jalla jalaluhu wa taqaddasat asmahu. Berikutnya di bawah tu dia tengok disebut wa qala ba'du ashabina yanzilu amruhu tabaraka wa ta'ala. Yang dimaksudkan turun Allah Ta'ala pada langit dunia pada 1/3 malam yang akhir. Kata dia, berkata sebahagian sahabat kami. Siapa dia? Asy'ari. Apa kata mereka? Yanzilu amruhu tabaraka wa ta'ala. Turun perintah Allah, bukan turun Allah. Bukan saya nak suruh tuan-tuan jadi Asy'ari pula, tapi saya nak bagi tahu betapa isu-isu ni kalau kita cepat mengkafirkan, mentabdi'kan, kita akan mengkafirkan orang, tokoh-tokoh yang kita ambil Al-Quran daripada mereka. Soalan, apakah kita sanggup nak kata kita ambil Al-Quran, bacaan Al-Quran dari seorang kafir? Sanggup kita nak kata begitu? Apakah kita mengambil bacaan Al-Quran dari seorang mubtadi' ahli bid'ah? Apakah begitu kita sanggup nak kata? Kerana itu bahaya. Perkara ini kesan dia terlampau bahaya. Kalau tidak segera, jangka masa yang panjang, amat bahaya. Kita akan meruntuhkan bukan sahaja ilmu hadis, kita akan meruntuhkan semua ilmu, bahkan Al-Quran. Dia akan beri buah kepada golongan-golongan etis yang tak percaya kepada agama, akan menolak agama Islam, akan meragukan orang Islam kepada Al-Quran itu sendiri. Banyak lagi tuan-tuan. Kalau kita nak sesatkan orang, nak kafirkan orang, sahabat tak ada yang selamat. Sehingga kan ada riwayat daripada Abdullah ibnu Mas'ud yang menafikan muawwidhatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, sebagai dua surah dari Al-Quran. Ada riwayat dari Ibnu Mas'ud menafikan dua surah dari Al-Quran. Kecil ke besar tu? Kesalahan. Ahli sunnah beriktikad siapa yang tolak satu ayat, kufur. Ibnu Mas'ud kata dua ayat, dua surah bukan dua ayat. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, bukan ayat, bukan surah Al-Quran. Dan ternyata pandangan itu salah, dan semua ulama memperbetulkannya dan beri alasan kenapa Ibnu Mas'ud sebut sedemikian. Saya sebut perkara ni ada beberapa tujuan. Pertama, supaya tuan-tuan perlu tahu, ilmu ini terlampau luas. Ilmu ini terlampau luas. Jangan kita rasa macam kita baru mengaji, kita rasa macam kita telah menguasai ilmu segala-galanya. Jangan rasa macam tu. Lalu kita jumpa orang kafir, aku kemah ni, siapa nak berdebat aku, siapa nak berhujah, mari. Belum, kita tak nak lagi. Kita belum habis lagi mempelajari. Banyak lagi perkara tu. Kerana itu, tinggalkan isu perkelahian, perdebatan ni sesama orang agama. Orang agama tak berkelahi. Mereka kadang-kadang, biasalah Ustaz Mat Rizal dia semangat. Saya tak reti semangat macam Ustaz Mat Rizal. Bunyi itu macam cengar sangat dah. Tapi sebenarnya tak cengar macam tu pun Ustaz Mat Rizal. Kita kenal dia. Begitulah, biar sama ustaz. Biar sesama ustaz. Ada pun orang yang bukan ustaz ni, dia ambil manfaat. Demikian juga satu perkara yang saya nak sebut. Kita sekarang ni, siapa-siapa pun, banyak kita berinteraksi dengan kitab. Kitab ini bahan yang kitab dalam lembaran sahaja. Jangan kita cepat, jangan bila kita baca kitab akidah membahagikan terus itu hukum. Siapa yang sebut seperti yang dinyatakan oleh kitab, terus kufur. Sedangkan para ulama itu sebut dari sudut teori pembahagian. Tetapi ternyata beberapa perkataan yang Nabi tegah, tiba-tiba Nabi sebut juga. Sebagai contoh, lau daripada syaitan. Nabi juga sebut, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwa inda kulli salah. Kalaulah tak menjadi keberatan kepada umat aku akan suruh mereka bersiwak, perintahkan mereka bersiwak setiap kali menunaikan salat. Nabi guna perkataan kalau. Sedangkan di tempat lain Nabi kata lau itu daripada syaitan. Jadi semua perkara ini perlu kepada pemerhatian yang mendalam sebelum membuat sesuatu kesimpulan. Ringkasnya, biarlah ilmu ini dibahaskan, disampaikan oleh para
ahli dia, ada pun orang ramai mengambil manfaat daripada sebanyak mungkin yang dapat mereka perolehi. Wallahu